Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syam Amir bin Syawal. Nombor pendaftaran 14 DTP 18F 2010. Tajuk projek saya adalah Hydroponic DFT Kit dan nama penyelidik saya Encik Zulkifli bin Mansur. Isu bagi projek saya adalah penanaman tidak dapat dilakukan di rumah kerana kekurangan kawasan untuk tanaman dan penjagaan tanaman sukar dijaga akibat penggunaan medium tanam sebagai sistem tanaman. Bukti isu adalah gambar kekurangan ruang dan padat untuk sistem tanaman. Kesan isu, hasil tanaman tidak berkualiti dan tidak baik. Masa pengurusan tanaman diperuntukkan. Outcome, disebabkan oleh sistem tanaman yang digunakan terdapat masalah seperti kualiti produk tanaman yang tidak menentu serta kawasan tanaman yang terhad. Oleh itu, saya ingin membangunkan satu sistem tanaman yang dinamakan Hydroponic DFT Kit. Objektif bagi projek saya adalah untuk menghasilkan mereka bentuk tanaman hidroponik yang dapat digunakan di kawasan yang kecil. Nombor 2, menguji kelancaran sistem hidroponik, dan yang ketiga, menguji kepekatan air nutrien atau baja. Skop projek saya adalah menghasilkan reka bentuk yang sesuai untuk kawasan yang tidak melebihi 2 meter persegi seperti di rumah flat dan rumah teres. Yang kedua, menguji kelancaran sistem hidroponik dengan mencatat masa operasi sistem. Dan yang ketiga, mengenal pasti kepekatan nutrisi yang diperlukan. Bagi kepentingan projek, kepentingan yang pertama adalah proses tanaman mudah dilakukan dan dijaga, menghasilkan nilai kepekatan nutrien bersesuaian dan juga reka bentuk sesuai untuk kawasan yang kecil seperti di rumah flat atau di rumah teres. Seterusnya, sistem hydroponic deep flow technique DFT. Apakah itu hydroponic DFT? Hydroponic DFT adalah kaedah hidroponik yang mengedarkan air nutrien dan meninggalkan air bertakung di dalam sistem. Kelebihan sistem ini adalah ia menjimatkan elektrik kerana pam tidak perlu dihidupkan sepanjang masa. Bekalan nutrien dikekalkan walaupun terdapat gangguan bekalan elektrik, sesuai untuk pelbagai jenis tanaman hidroponik. Seterusnya, kajian literature. Berikut adalah antara sistem-sistem yang terdapat dalam sistem hidroponik, iaitu sistem wet ataupun sumbu, sistem aeroponik dan juga drip system. Sistem wet, sistem sumbu adalah salah satu kaedah hidroponik yang termudah untuk dilakukan. Tanaman akan diletakkan di dalam bekas, iaitu bekas yang diletakkan air di dalamnya. Kekurangan untuk sistem ini adalah tanaman tidak dapat menyerap air nutrien secara merata dan sumbu tidak dapat menyediakan apa yang diperlukan oleh tanaman. Berikutnya adalah sistem aeroponik. Aeroponik merupakan satu sistem hidroponik yang menggunakan udara sebagai media utama dan mendapatkan nutrisi dan air melalui kabus, iaitu mist atau fos buatan. Kekurangan sistem ini, kos pembuatan adalah mahal, sukar mendapatkan komponen. Seterusnya adalah drip system. Cara sistem titisan ini ataupun drip system ini berfungsi sama seperti nama dia, iaitu meneteskan larutan nutrien pada akar tanaman. Kekurangan pada sistem ini ialah selalunya kekurangannya datang daripada manusia, iaitu kadang-kadang mereka terlupa untuk mengeluarkan selang tetes dan lupa untuk memasukkannya semula, menyebabkan tanaman tidak mendapatkan secara nutrien yang diperlukan. Berikut adalah technical drawing projek saya. Bagi technical drawing projek saya, keluasan panjang bagi projek ini, produk projek ini adalah 885 mm dan lebar 707 mm dan tinggi 621 mm. Berikut adalah bill of material yang saya keluarkan daripada software Inventor melalui sketch yang saya telah buat. Assembly presentation. Berikut adalah assembly presentation saya keluarkan menggunakan software Inventor, iaitu menggunakan presentation software.
Okey, berikutnya adalah pembangunan projek. Berikut saya membeli stainless steel pipe diameter 1/2 inci dan memotong 2 kaki setiap potongan. Seterusnya, pembelian pam air untuk sistem di Shopee. Pembelian pipe fitting untuk penyambungan rangka. Seterusnya saya beli hole saw untuk membuat lubang pada PVC. Pembelian dilakukan di DIY. Okey, seterusnya adalah pembangunan projek. Saya melakukan penandaan dan pemotongan pada besi, iaitu pada stainless steel pipe. Hasil pemotongan pipe stainless steel mengikut ukuran berikut: 76.2 mm sebanyak 36 piece, 101.6 mm sebanyak 8, 127 mm sebanyak 8, 152.4 mm sebanyak 4, 304.8 mm sebanyak 4, 406.4 mm sebanyak 6. Berikut merupakan proses pengkemasan dan pemasangan rangka hidroponik. Pembelian PVC pipe berukuran 3 inci, 4 inci dan 6 inci diameter. Membuat pengukuran dan penandaan bagi membuat lubang peletakan pot tanaman. Berikut adalah proses membuat lubang menggunakan hole saw bagi membuat pot tanaman. Pemasangan sistem hidroponik dan menguji sistem. Prosedur pemasangan produk. Produk ini memiliki beberapa bahan yang kita menggunakan stainless steel pipe, iaitu kita ada 76.2 mm kita labelkan sebagai A, 101.6 mm kita labelkan sebagai B, 127.0 mm kita labelkan sebagai C, 304.8 mm kita labelkan sebagai E, 406.4 mm kita labelkan sebagai F. Okey, berikut adalah produk bahan yang ada dalam produk kita, iaitu pipe PVC bersaiz 3 inci, 4 inci dan 6 inci diameter. Dan berikut adalah net pot tanaman untuk meletakkan tanaman pada sistem. Okey, berikut adalah cara memasang rangka. So, yang seperti yang kita lihat dalam gambar, terdapat label A, B, C, D dan E. Berikut adalah label kepada stainless steel pipe yang telah kita label pada awal tadi, pada slide sebelumnya. Okey, berikutnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar, cara pemasangannya adalah menggunakan fitting, iaitu fitting kepada pipe. So, dapat kita lihat cara-caranya adalah seperti berikut. Okey, berikut seterusnya kita akan membuat pemasangan rangka yang seterusnya, iaitu menggunakan stainless steel pipe, iaitu yang dilabelkan sebagai F, iaitu sepanjang 16 inci ataupun 406 mm di tengah untuk mendirikan dan menghasilkan rangka yang telah siap dibangunkan. Okey, berikut adalah proses akhir, iaitu kita meletakkan pipe PVC di dalam pada kita punya rangka dan meletakkan net pot pada setiap lubang-lubang yang kita buat sebelum itu. Okey. Kesimpulan dan cadangan. Pada kesimpulannya, saya mencadangkan menggunakan pam yang berkuasa lebih tinggi bagi meningkatkan kelancaran pada sistem. Penggunaan saiz pipe sistem boleh diubah lebih kecil agar mudah dikendali dalam proses pemasangan serta mengurangkan masa pengaliran sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Syawal. Nombor pendaftaran 14D TP18F 2010. Dan di video ini saya akan menerangkan cara untuk membancu baja A, B dalam sistem hidroponik. Kepentingan baja ini adalah sebagai satu sumber makanan ataupun sumber nutrien kepada tumbuhan-tumbuhan. Jika kadar sukatan yang tidak menentu dapat mengakibatkan kerosakan kepada hasil tanaman. Okey, mari kita teruskan kepada videonya. Okey, pertama sekali, sediakan dan labelkan 2 botol kosong bagi tempat penyimpanan baja A dan juga baja B.
baja A dan air ke dalam baldi. Sukatan bagi satu paket baja adalah bersamaan 10 liter air. Larut sepenuhnya di dalam air. Apabila selesai, masukkan baja A yang telah dibancuh ke dalam botol yang telah dilabel. Proses yang perlu dilakukan adalah sama seperti tadi. Sukatan bagi baja B dan air adalah sama seperti baja A, iaitu satu paket baja B adalah bersamaan 10 liter air. Kemudian, pastikan baja larut sepenuhnya di dalam air. Masukkan baja B ke dalam botol yang telah dilabel. Di dalam pasaran terdapat dua jenis baja yang dijual bagi tanaman vertikasi ataupun hidroponik, iaitu dalam segi dari bentuk molekul ataupun liquid dan juga serbuk. Jika anda membeli yang serbuk, anda perlu bancuh ia dahulu, dan jika dalam bentuk cair, boleh digunakan dan dibancuh menjadi air baja ataupun air baja kepada tanaman. Seterusnya adalah proses untuk membancuh air baja. Pastikan ada TDS dan isi meter. Ianya digunakan bagi membaca kepekatan air baja atau nutrien. Bacaan unit adalah dalam unit ppm ataupun part per million. Pertama sekali, masukkan 10 ml baja A ke dalam 1 liter air. Kita masukkan baja B pula, iaitu 10 ml baja B ke dalam 1 liter air yang tadi. Kemudian kita gaul kedua-dua baja dan juga air. Pastikan baja A dan baja B larut di dalam air. Kemudian ukur kepekatan air baja dengan menggunakan TDS meter. Masukkan ujung TDS meter untuk membaca kepekatan air baja. Bila bacaan dah stabil, tekan hold pada meter. Bacaan untuk air baja yang sudah dibancuh ialah 1650 ppm. Jika mahu meningkatkan jumlah kepekatan air baja, kita cuma perlu menambah baja A ataupun baja B ke dalam air. Jika mahu menurunkan jumlah kepekatan air baja, kita cuma perlu tambah air ke dalam larutan tadi. Di sini saya akan membuat demonstrasi sistem hidroponik berjalan dan berapakah masa yang diambil untuk air baja mengalir di dalam sistem. Okey, berikut adalah sistem hidroponik. Okey, sistem hidroponik ini berjalan dengan
menggunakan kuasa pump, iaitu memapam air ke dalam saluran sistem, dan daripada pump masuk ke saluran pertama. Dan apabila saluran pertama sudah melebihi takaran